أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada pagi yang mulia ini. Insya-Allah kita ikhlaskan hati kita dalam menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Kerana ramai orang menghadiri majlis ilmu untuk mendapat ilmu, tetapi kita tak fikirkan adakah duduknya kita dalam majlis ilmu ini akan mendapat redha Allah. Kita pergi majlis ilmu, satu lagi perkara yang perlu kita fikirkan, apakah kita duduk dalam majlis ilmu ini dapat melembutkan hati kita atau tidak, dapat keredaan Allah ataupun tidak. Sebab itu perkara pertama yang mesti kita semak sebelum kita pergi jauh dalam sesuatu majlis ilmu ialah keikhlasan hati kita. Hadirnya kita dalam majlis ilmu adalah untuk kita membaiki diri kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat melembutkan hati kita yang keras. Itu supaya kita dapat menjadi hamba Allah yang semakin hari semakin kuat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Pada pagi ini kita akan bincangkan satu tajuk yang penting dan ia adalah sebahagian daripada cara hidup seorang Muslim. Ini gaya hidup seorang Muslim. Memang kitab Riyadhus Shalihin ini membawa hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana gaya hidup seorang Muslim. Kalau tuan-tuan tengok, perhatikan semula tajuk-tajuk yang kita bincangkan, semua tajuk-tajuk itu berkaitan dengan kehidupan. Dalam setengah hadis kita bincang, kita dapat lihat perbezaan yang cukup jauh yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita kalau dibandingkan dengan kehidupan kita zaman sekarang. Ada tajuk semalam yang kita bincang, iaitu berkaitan dengan bersederhana dalam kehidupan. Itulah kehidupan kita. Itulah gaya hidup kita sebagai seorang Muslim yang inginkan berjaya dunia dan juga akhirat. Jadi pada hari ini kita nak bincangkan satu tajuk yang mana tajuk ini mewakili 99% daripada gaya hidup orang Islam. Kalau semua kita dapat buat tetapi satu ini kita tertinggal,
kita gagal. Apa dia? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyaya farhabun. Surah Al-Baqarah ayat 40. Pendek aja. Ya. Hanya kepada kulah kamu sekalian mesti takut. Wa iyaya farhabun. Hanya kepada aku sahajalah. Ya. Kamu semua mesti takut. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam ayat ini Allah mengajar kita supaya kena ada sifat takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kenapa? Sebab dalam firman Allah yang lain dalam suratul Buruj ayat yang ke-12, Allah kata, "Inna batsya rabbika lasyadid." Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu sangat keras. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu sangat keras. Allah memang dia maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi bila Allah menyeksa, siksaan Allah itu sangat keras. Ahli neraka yang telah dicampakkan ke dalam api neraka hidup dikelilingi api. Menjerit-jerit mereka meminta kesian belas daripada Allah. Lari mereka mencari pintu untuk keluar. Tetapi Allah Ta'ala tak buka pintu. Lihat kerasnya siksaan Allah. Padahal ketika itu api mengelilingi orang yang hidup dalam api neraka. Api mengelilingi dia. Dia cari pintu untuk keluar. Allah tidak buka. Bayangkan tuan-tuan. Allah tidak buka. Bermakna kerasnya siksaan Allah. Dan pada waktu yang sama bila tak buka, Allah berkata kepada mereka, aku sudah beri kepada kamu umur yang cukup panjang untuk kamu mengenal yang mana baik, yang mana buruk. Tetapi sedikit pun kamu tidak ambil manfaat. Lihat, dahlah ahli neraka menjerit cari pintu nak keluar, tak jumpa, Allah tak buka. Tiba-tiba Allah memberikan, ya, orang kata kata-kata yang berbentuk pulang paku buah keras. Bila pulang paku buah keras ni tuan-tuan, kata-kata yang menyusuk kalbu, yang menyakitkan jiwa. Sudahlah ahli neraka ini sakit fizikal mereka dibakar oleh api, Allah dera pula mental mereka. Dengan kata, dulu aku dah beri kamu hidup yang cukup lama, tetapi mengapa kamu tidak berfikir? Tengok, ini penderaan fizik, penderaan mental. Dalam api neraka Allah menyediakan penderaan fizikal dan juga penderaan mental. Lihat, bukan mudah siksaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan mudah. Sebab itu Allah kata, takutilah aku, takutkanlah aku. Jangan kamu takut kepada kemiskinan. Jangan kamu takut kepada kehuduhan. Jangan kamu takut kepada kelaparan. Kamu takutkan aku. Sebab siksaan aku, siksaan yang sangat pedih, yang kamu takkan tertanggung. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan aku sangat pedih, kata Allah. Bayangkan, letakkan ini dalam fikiran kita. Bila tergerak hati untuk lakukan dosa, letakkan dalam fikiran kita. Inna batsya rabbika lasyadid. Suratul Buruj ayat 12. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Allah sangat pedih. Inilah gaya hidup kita. Gaya hidup yang meletakkan suatu pemikiran dalam akal kita, dalam diri kita, dalam sanubari kita, bahawa siksaan Allah sangat pedih. Aku takut kepada siksaan itu. Bila kita terlepas daripada pemikiran seperti ini, maka habislah kita. Bila kita terlepas daripada pemikiran takutkan Allah, takutkan siksaan Allah, bila kita terlepas daripadanya, kita terlalai daripadanya, kita akan masuk ke alam nikmat. Kita akan masuk ke alam nikmat, ke alam ghairah,
Ketika itu kita akan terlupa kepada Allah dan siksaannya. Lalu hanyutlah orang itu di dalam dosa dan maksiat. Sebab itu jangan lepaskan fikiran ini. Jangan lepaskan ini di fikiran kita. Inna batsha rabbika la syadid. Tulislah ayat ini, suratul Buruj ayat 12. Tulis elok-elok, terjemah elok-elok, gantung dekat rumah kita. Bukan untuk kita mengambil barakah saja, tetapi untuk agar terpahat di hati kita bahawa siksaan Allah itu sangat pedih. Siksaan Allah itu sangat pedih. Siksaan Allah itu sangat pedih. Biar terasa takut kita. Mana yang malas nak beribadat, kita jadi rajin nak beribadat. Mana yang sudah beribadat, kita cuba ikhlaskan ibadat kita. Semuanya ini akan berpunca daripada inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Allah Ta'ala itu sangat pedih. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, mari kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hud. Surah Hud ayat 102 sampai 106. Allah berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idz akhadhal qura wa hiya zalimatun. Inna akhidahu alimun syadid. Inna fi dzalika laayah liman khafa adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dudin yauma ya'ti li la takallamu nafsun illa bi idzni. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq." Maksudnya, dan begitulah siksaan Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaan itu adalah sangat pedih lagi keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada siksaan akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang telah ditentukan. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Lihat tuan-tuan. Dalam ayat ini Allah menyebut bahawa penghuni neraka itu, ya, oleh kerana terlalu teruk seksaannya, dah tak mampu lagi menjerit, dah tak mampu lagi menangis. Mereka hanya mampu akhirnya menarik nafas dan merintih, melambangkan kepedihan yang mereka alami itu, kepedihan yang cukup maksimal. Kepedihan yang cukup maksimal, sehingga mereka dah tak mampu menjerit dah. Orang bila terlampau sakit memang dah tak mampu lagi nak menangis. Orang bila dah terlampau sakit memang dah tak mampu dah menjerit. Akhir sekali mereka hanya mampu merintih di dalam kesakitan. Itulah dia. Itulah dia sifatnya ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu letakkan dalam fikiran kita, kita ni ada kehidupan yang kedua di akhirat. Selepas kita mati, kita bukan jadi tanah sahaja. Kita akan masuk ke satu alam yang lain dinamakan alam akhirat. Ini keyakinan kita. Dan keyakinan ini perlu ditambah lagi dengan perasaan takut untuk berdepan dengan Allah. Karena Allah itu siksaannya sangat pedih. Sehingga ahli neraka sudah tidak ada suara untuk menjerit. Sehingga ahli neraka sudah tidak ada suara untuk menangis. Yang mereka mampu, kata Allah,
fa finnar lahum fiha zafirun wa syahiq. Ya, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka hanya boleh tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, sebab dah tak boleh nak bercakap apa dah. Satu penyiksaan yang maksima yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli neraka. Sebab itu jangan bermain dengan dosa, kerana ia akan ia akan menyebabkan kita tercampak ke dalam api neraka Allah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan dirinya. Ketika itulah, di sini Allah menggambarkan betapa teruknya hari kiamat ketika ia berlaku. Ya, sehingga hubungan kita yang rapat dengan ibu kita pun kita akan lari tinggalkan ibu kita, masing-masing nak menyelamatkan diri. Hubungan kita yang rapat dengan anak-anak kita pun kita akan tinggalkan anak kita, masing-masing nak menyelamatkan diri. Sebab suasana hari kiamat itu suasana yang cukup menakutkan. Sehingga kita sudah tidak mampu lagi nak menunggu. Kita sudah tidak mampu lagi nak menunggu saudara kita, ibu kita, anak kita dan sebagainya. Bayangkan tuan-tuan, hari ini kalau berlaku apa yang menakutkan, kita masih lagi pegang anak kita. Tetapi bila kiamat berlaku, kita dah tak mampu lagi nak tunggu anak kita. Kita pun akan lari tinggalkan anak kita. Anak kita lari tinggalkan kita. Masing-masing sangat sibuk pada hari itu untuk menyelamatkan diri masing-masing. Begitu dahsyatnya hari kiamat yang Allah Ta'ala buat. Itu baru kiamat yang berlaku atas dunia. Bagaimana nanti di akhirat yang menanti kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, perbanyakkanlah zikrullah. Zikrullah perlu diperbanyakkan dalam hati kita, di atas bibir kita, di atas lidah kita. Karena kalau kita bercerita tentang takutkan Allah, tetapi zikir sangat kurang di hati kita, dia tidak memberi kesan. Zikir itulah yang akan melancarkan ilmu yang tuan-tuan dapat setiap pagi. Zikir itulah nanti yang akan melancarkan, yang akan menjadikan ilmu yang tuan-tuan dapat setiap pagi daripada kitab Riyadhus Shalihin ini menjadi satu amalan. Tanpa zikrullah, segala sendi kita akan menjadi berat untuk melakukannya. Tanpa zikrullah, segala pergerakan kita akan terbatas. Kita tak akan mampu buat apa yang kita belajar. Sebab itu zikrullah. Zikrullah. Perbanyakkan zikrullah. Perbanyakkan zikrullah. Karena zikir itu menjadi pelembut hati kita. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, mari kita dengar hadis Nabi SAW berkaitan dengan takutkan Allah Subhanahu wa taala ini. Satu hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajurrunaha, rawahu Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW telah bersabda, pada hari kiamat nanti neraka jahanam itu akan didatangkan dengan 70,000 kendalian, di mana setiap kendali ditarik oleh 70,000 malaikat.
Tuan yang dihormati sekalian, nanti diletakkan dia macam kereta kuda lah, untuk dimuatkan ahli neraka ke dalam itu, untuk ditarik masuk ke dalam api neraka. Di sini tuan-tuan menunjukkan bahawa kalau malaikat itu ada 70,000 malaikat yang akan menarik kereta tersebut yang dimuatkan di dalamnya ahli neraka. Bayangkan berapa ramai ahli neraka itu. Dan bayangkan tuan-tuan, kalau 70,000 malaikat, macam mana satu malaikat kekuatannya pun kita sudah tahu. Tiba-tiba Allah meletakkan 70,000 malaikat. Mampukah manusia dalam api neraka melawan malaikat ini, yang didatangkan khas untuk menyeksa ahli neraka? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu tuan-tuan yang dikasih sekalian, sama-sama kita menarik nafas. Jangan lepaskan nafas dulu. Semasa kita menahan nafas, kita kenangkan balik dosa yang pernah kita lakukan. Dan ingat tentang sesaan Allah. Lepas itu baru lepaskan. Dan beristighfarlah lepas itu. Supaya istighfar kita tadi benar-benar sampai ke dalam hati kita, menyocok kalbu kita, menyocok sanubari kita, sehingga tertitis air mata di pipi kita. Air mata ini mampu memadamkan api neraka Allah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita akan terus membaca satu persatu hadis-hadis berkaitan dengan takutkan Allah ini. Biar kita ini benar-benar menjadi insan yang takutkan Allah. Kita benar-benar menjadi orang yang takutkan Allah. InsyaAllah kita berjumpa nanti esok hari, jika diizin Allah. Maaf di atas kelewatan yang berlaku tadi. Ya, namun begitu terima kasih kerana anda menunggu, ya, dan bila anda menunggu majlis ilmu, menunggu majlis hadis-hadis nabawi, pahalanya sudah ada, jangan bimbang. Cuma ikhlaskan hati kita insya-Allah, dan sharekan video ini bersama dengan teman-teman kita, dan ajak lebih ramai lagi tuan-tuan teman-teman kita untuk mengikuti program 10 pagi kita dan 10 malam kita, supaya lebih ramai orang dapat kita pimpin, supaya hidup kita membawa satu norma baru, iaitu hidup bersama dengan hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.